Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara-perkara yang wajib dilaksanakan bila seseorang Islam meninggal dunia, maka fardu kifayah atas orang hidup melaksanakan perkara-perkara tersebut. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Dan yang ketiga, menyembayangkan. Dan yang terakhir sekali, mengkebumikan. Keempat-empat perkara tersebut wajib dilaksanakan dengan sempurna dan segera. Kecuali orang yang mati syahid, maka hanya wajib dikafankan dan dikebumikan, dan haram dimandi dan disembahyangkan. Seterusnya, apabila sah kematian, hendaklah kita mengucapkan Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami kembali. Tukarkan pakaiannya kepada pakaian yang bersih. Seterusnya, rapatkan kedua belah mata dan mulutnya. Bentukkan tangan seperti dalam solat. Luruskan kaki dan ikatkan kedua ibu jarinya. Letakkan di tempat yang paling sesuai. Menghormati jenazah, tidak membuat perkara yang kurang baik. Dan akhir sekali, menghadap ke arah kiblat. Apabila seorang Islam meninggal dunia, maka bagi orang yang hidup hendaklah melakukan perkara yang berikut. Yang pertama, hendaklah ditutupkan dan dipejamkan matanya dan menjemput kebaikan serta mendoakannya supaya mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dosa-dosanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Syabat bin Aus, "Idza hadartum mautakum fa'amidul basara fa innal basara batba'ul ruh wa kullu khairan fa innahu yu'amanu ala ma qala ahlul mayit." Rawahul Ahmad wa Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk dalam pengurusan memandikan jenazah. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu alat-alat untuk memandikan jenazah. Yang pertama, kita perlukan menyediakan tempat memandi dia. Dan yang kedua, kita memerlukan sabun mandi. Yang ketiga, kita memerlukan air daun bidara. Yang keempat, kita memerlukan kayu suci. Yang kelima, kita memerlukan sarung tangan. Yang keenam, kita memerlukan air kapur barus. Yang ketujuh, kita memerlukan gayung dan baldi. Dan yang terakhir, kita memerlukan kapas sebagai untuk kita membersihkan kekotoran kepada mayat. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan cara-cara memandikan jenazah. Okey, yang pertama, letakkan jenazah di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, tutup anggota badan yang perlu. Yang ketiga, hendaklah memakai sarung tangan. Okey, yang keempat, sediakan air sabun dan air kapur barus. Seterusnya, angkat sedikit bahagian kepala hingga ke baras dada. Seterusnya, mengeluarkan kotoran dari perut dengan menekan atau memijit secara perlahan-lahan mayat itu. Okey, kemudian bersihkan kotoran dalam mulut jenazah. Kemudian siram dan basuh menggunakan air sabun terlebih dahulu. Seterusnya, gosok giginya, lubang hidung, lubang telinga dan celah-celah ketiak dan jari-jari tangan dan kakinya dan juga rambutnya. Baiklah, seterusnya apa yang kita perlu lakukan ialah bilas dengan air yang bersih ke seluruh anggota mayat. Okey, kemudian siram atau basuh dari kepala hingga ke hujung kaki 3 kali dengan air bersih. Kemudian siram sebelah kanan 3 kali, kemudian siram di sebelah kiri 3 kali. Okey, seterusnya siram dengan air kapur barus, kemudian diiringi dengan uduk dengan niat. Baiklah, seterusnya
setelah selesai memandikan jenazah, kita pula mengudukkan jenazah dengan baik dan sempurna dan hendaklah dilapkan menggunakan tuala ke seluruh badan. Kemudian cawatkan pada bahagian kemaluan jenazah dengan cawat yang disediakan. Kemudian bawa jenazah dengan menutup seluruh anggota badannya. Yang kedua dan yang terakhir, segala apa yang terkeluar atau tercabut seperti kuku dari anggota jenazah hendaklah dimasukkan kembali ke dalam kafan semula. Okey.
saya akan menerangkan tentang peralatan-peralatan untuk mengafankan jenazah, iaitu 2 gulung kapas, 2 buku cendana, debu gaharu, gunting, kapur barus, kain putih, air mawar serta 5 helai tali pengikat kafan. Selepas itu, saya akan menerangkan cara-cara mengkafani jenazah, iaitu yang pertama, sediakan 3 lembar kain kafan dan dibentangkan secara tersusun. Kain yang paling lebar diletakkan di bawah atau dengan cara kain 3 lembar dibentangkan dan diletakkannya agak serong. Yang atas melebar dan yang bawah mengecil. Seterusnya, kemudian disertai dengan meletakkan wangi-wangian yang tidak mengandungi alkohol. Yang ketiga, menyediakan tali pengikat kain kafan sebanyak 3 atau 5 dan diletakkan di bawah kain kafan tersebut. Seterusnya, menyediakan kapas yang telah disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana untuk menutup seperti wajah, dada, telinga, siku, tangan, tumit. Selepas itu, angkat jenazah dengan berhati-hati dan meletakkannya di atas kain kafan yang telah dibentangkan. Seterusnya, hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling di bawah. Seterusnya, kemudian ikatlah dengan tali daripada kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Selepas itu, semua tali yang digunakan untuk mengikat jenazah hendaklah disimpul hidup di sebelah kiri. Sebelum mengikat tali tersebut di bahagian kepala, benarkan warisnya untuk melihat dan mencium jenazah. Selepas itu, setelah siap diikat, renjislah dengan air mawar dan sapulah minyak wangi-wangian. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya akan menyambung tentang kriteria kain kafan. Antaranya, kain kafan jenazah lebih diutamakan dari harta orang yang meninggal. Semua biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan berbanding membayar hutangnya. Selepas itu, memakai kain kafan yang berwarna putih hukumnya sunnah. Gunakan 2 atau 3 helai. Seterusnya, kain perempuan lebih lebar. Sebagaimana menurut pendapat dari jumhur ulama, disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan dan ini adalah hadis yang lemah. Oleh sebab itu, boleh menggunakan 3 helai kain lebar-lebar dan boleh juga menggunakan lebih 5 helai kain kafan. Seterusnya, memberi wangi-wangian. Seterusnya, saya akan meneruskan dan menyambung tentang solat jenazah. Hukum solat jenazah ialah fardu kifayah, tidak wajib dilakukan setelah ada orang yang melaksanakan kewajipan tersebut. Seterusnya, rukun solat jenazah ialah niat, berdiri tegak, 4 kali takbir, baca Al-Fatihah setelah takbir pertama, berselawat ke atas Nabi setelah takbir kedua, doa kepada jenazah setelah takbir kedua, salam selepas takbir keempat. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan rukun solat jenazah untuk menjelaskan apakah niat bagi jenazah lelaki. Usalli ala hadal mayyiti arba'ah takbiratan fardul kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat ke atas jenazah lelaki ini 4 kali takbir, fardu kifayah menjadi imam atau makmum kerana Allah SWT. Seterusnya, niat bagi jenazah perempuan pula, usalli ala hadhil mayyitati arba'ah takbiratan fardul kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir, fardu kifayah menjadi imam atau makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu, saya akan menunjukkan kaifiat solat jenazah, iaitu berdiri tegak, angkat takbir pertama iaitu takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, angkat takbir kedua dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat takbir ketiga diikuti doa untuk semati, iaitu untuk jenazah lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan bagi jenazah perempuan pula, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terakhir sekali, takbir keempat, disunatkan baca doa ini sebelum memberi salam. Apakah doa tersebut?
Allahumma la tuhammirna ajrahu wa la tafattana ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amril Afif Ajmal bin Zulkifli daripada program Diploma Pendidikan Islam. Hari ini saya akan menerangkan bahagian pengurusan jenazah, iaitu mengkebumikan. Lubang kubur itu disunatkan memakai lubang lahat iaitu digali di bawah kubur sebelah kiblat sekadar termuat mayat. Kemudian ditutup dengan papan dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad katanya, Al-hiduli lahdan wa ansibu ala labini nasabakum kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Ahmad wal Muslim. Artinya, buatkan olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah jika tanah perkuburan itu keras, sebaliknya kalau tanah perkuburan yang tadi lembut dan mudah runtuh, seperti tanah bercampur pasir, maka lebih baik kuburan itu dibuat lubang tengah, iaitu lubang kecil di tengah-tengah kubur, sekadar termuat mayat, kemudian ditutup dengan papan dan sebagainya. Lubang kubur itu jangan terlalu sempit dan jangan pula terlalu lebar. Sederhana, sekadar termuat mayat. Dan dalamnya ialah lebih kurang 4 hasta setengah, iaitu seperti ini, 4 hasta setengah. Seterusnya, cara-cara menguburkan. Apabila jenazah tiba di tanah perkuburan, hendaklah diletakkan di arah kaki kubur. Yang kedua, diangkat mayat itu ke dalam lubang lahat atau lubang tengah perlahan-lahan, lemah lembut dan bercermat. Dan yang ketiga, miringkan mayat itu ke sebelah kanan dan dihadapkan mukanya ke arah kiblat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ubadi bin Umar an abihi wa qad sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun anil kabair faqala tis'a asyirku was-sihru wa qatlun nas wa akalur riba wa aklu malil yatim wa tawalla yawm az-zahfi wa kazzafu muhsanat wa aqul wadin wa istihlalul bait al-harami qablatikum ahya'an wa amwata, rawahul Abu Daud wan Nasa'i. Artinya, diriwayatkan dari Ubaid bin Umair dari bapanya, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dosa. Dosa besar baginda menjawab, dosa besar itu adalah 9 macam. Pertama, syirik. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh manusia. Keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, lari dari medan peperangan. Ketujuh, menuduh orang yang berzina. Kelapan, derhaka kepada ibu dan bapa. Dan kesembilan, menghalalkan tidak menghormati Baitul Haram, kiblat kamu sewaktu hidup dan mati dalam lubang lahat. Mereka yang tidak menghadapkan muka mayat ke arah kiblat sewaktu mengebumikan di dalam kubur, berarti mereka itu telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan yang keempat, jika mayat itu perempuan, ketika memasukkannya ke kubur hendaklah ditutup di atasnya dengan kain dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An ahlil Kaufa an Ali ibni Abi Talib an attahum wa hum yadfun matiyan wa qabasat riba ala qabrihi fajazabas saub min al qabri innama yusna hadha bin nisa'i ahrajah al-Yahhaki. Artinya, diriwayatkan dari ahli Kufah, sesungguhnya Ali bin Abi Talib telah datang kepada mereka sewaktu mereka sedang menguburkan mayat dan telah dibenangkan kain di atas kubur, maka beliau mengambilkan kain itu dari kubur sambil berkata, sesungguhnya tutup ini hanya dilakukan kepada mayat perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halakun ila wajhihi lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى خلقناكم لأجل ثواب وفيها نعيدكم للدور والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب بسم الله باء الله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت أجمعين فقل هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعنا وعمنا وصدقنا بالرسالة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واعلموا يا عبد الله أن الموت الحق وأن نزول القبر حق ومن السؤال منكر والنكر حق وأن البعث حق وأن حساب حق وأن ميزان حق وأن الصراط حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ونستودعك الله يا أنفس كل واحد ويا هدرا ليس بغائب أنسي وحدتنا ووحدتنا وارحمهما وربته ولكنه هجاه ولا تكنن بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala sesuatu akan mati kecuali Tuhan. Tuhan Allah yang punya perintah dan kepadanya kamu dikembalikan. Tiap-tiap diri akan merasakan kematian dan bahawasanya pahala untukmu dan dicukupkan pada hari kiamat. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kehidupan di dunia ini hanya kesenangan sementara. Daripada tanah kami jadilah kamu, dan kepada tanah kami kembalikan, dan dari tanah juga kamu akan kami hidupkan sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu ilaikal ashiha min waladi wa ahlihi wa qarabatihi wa ahwanihi wa faraka man kana yuhibbul qurbah wa haraja min sa'atid dar wal hayata ila zulumatil qabr wa dikihi wa nazala bika wa anta khair wa nuzulu bihi inna aqab fa bi zambihi fa in afwat fa anta ahlul af. Allahumma anta ghaniyun an azabihi wa huwa fakirun ali rahmatik. Allahumma ashkur ahsanatah wa tajawazna an sayyiatih wa syafa' jama'atana fih wa faghfir lana dhanbahu wa ahtah lahu fi qabri wa a'udzu bihi min adzabil qabr wa adkhil alayhi al-amam wa raha min qabri wa kafal kulli hawli dun al-jannata wa rufa' fi alayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma aslamaha ilaikal ashiha min waladiha wa ahliha wa rakabiha wa iwaniha wa faras man kana yuhibbul qurbaha wa harajat min sa'atil dari wal hayati ila zulumatil qabr wa dikihi wa nazalat bikal wa anta khairu wa nzulu biha in akabatha fa bizabiha fa inna afta wa anta ahlul af.
اللهم أنت غني عن عذابها وهي فقيرة إلى رحمتك. اللهم اشكر حسناتها وتجازها عن سيئاتها وشفيع جماعتنا في واغفر لي ذنبها وأسف لها في قبرها وعائذها من عذاب القبر وارهل عليها الأمان والروح في قبرها واكفها كل حولها ذو جنة فارفعه في إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.